SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, insya-Allah. Maklimah semua yang boleh besarkan sedikit tak slide taklimat? Okey. Nice. Okay, baik. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita akan teruskan kepada sesi taklimat, dan di akhir taklimat nanti saya akan bukalah kepada sebarang soalan untuk ibu bapa dan penjaga tanyalah. InsyaAllah kita akan jawab dengan sebaik mungkin supaya tiada kekeliruan dan ketidakjelasan di mana-mana pihak lah, sama ada di peringkat sekolah maupun di peringkat ibu bapa. Okey, baik, slide seterusnya. Okey, waktu Seriti Al-Mustaqim beroperasi. Yang ini adalah sama seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan. Bagi sekolah rendah, pembukaan sekolahnya untuk darjah 1, 2 dan prasekolah adalah bermula 1 Mac 2021. Tarikh ini juga termasuk untuk sekolah-sekolah yang berada di dalam kawasan ataupun kategori PKP. Maknanya bukan sahaja untuk PKPB tapi termasuk PKP. Jadi atas arahan daripada Seriti Malaysia, juga Seriti Selangor mengikut nasihat daripada JAIS dan juga Jabatan Pendidikan Negeri, maka kita ikut saranan daripada KPM untuk kita buka sekolah pada 1 Mac 2021 secara berperingkat. Itu kita mulakan dengan darjah 1 dan darjah 2 dahulu. Maka sesi persekolahan bagi tempoh tersebut kita akan bermula pada jam 8 pagi sehingga 3.30 petang sahaja. Kenapa sehingga 3.30 petang? Nanti saya akan terangkan. Okey, baik, seterusnya. Murid perlu hadir sebelum pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi kita dah memulakan sesi persekolahan. Murid akan terus kepada waktu pagi mengikut jadualnya. Mereka akan terus masuk untuk solat duha, kemudian bersarapan. Dan ada beberapa rutin harian lagi seperti bacaan maksurat, bacaan doa wabak, dan juga kita akan selesaikan untuk murid pada waktu pagi itu sebelum sesi subjek bermula. Mereka akan ambil siap-siap buku di rak yang telah ada di dalam kelas masing-masing. Okey, seterusnya. Baik, berkenaan dengan transit bagi tahun ini, kita di Seriti Al-Mustaqim waktu untuk ibu bapa mula mengambil anak-anak setelah pulang adalah bermula pada jam 3.30 petang sehingga pukul 4.30 petang. Pada waktu tersebut guru-guru akan berada di dalam kelas untuk murid-murid yang berada dalam kelas, dan akan ada guru yang berada di pintu masuk. Kita panggil guru tersebut guru yang akan buat calling. Maka ibu bapa yang hadir untuk menjemput anak-anak sebelah petang akan maklum kepada guru tersebut, dan guru tersebut akan panggil melalui walkie-talkie ataupun aplikasi kita gunakan Zello. Maka setelah dimaklumkan kepada guru yang menjaga kelas tersebut, anak-anak akan dilepaskanlah untuk turun bagi dijemput oleh ibu bapa dan penjaga. Jadi waktu untuk jemput 3.30 hingga 4.30 sahaja. Kita memang itu sahaja masa sejam yang kita boleh peruntukkan untuk ibu bapa dan penjaga uruskan untuk ambil anak-anak di Seriti. Maka selepas daripada pukul 4.30, guru-guru memang akan pulang lah, dan anak-anak sekiranya tiada lagi ibu bapa yang hadir, maka pada waktu tersebut kalau dikiranya sebenarnya memang bukan di bawah tanggungjawab sekolah, tapi kalau memang ada emergensi sangat, boleh maklumkan kepada guru kelas masing-masing, insya-Allah. Okey, seterusnya. Baik, berkenaan dengan etika pemakaian murid. Ini bagi waktu persekolahan biasa. Untuk hari Isnin adalah baju sukan, hari Selasa baju uniform rasmi Seriti, hari Rabu baju co-curriculum Seriti, hari Khamis kembali dengan baju uniform rasmi Seriti, dan hari Jumaat jubah Seriti.
Bagi murid banin dan banat wajib memakai stokin berwarna hitam. Kemudian murid banin dan banat juga wajib memakai pelitup muka. Nanti berkenaan dengan alatan ataupun barang-barang yang perlu dibawa setiap hari akan ada dalam slide yang seterusnya. Murid perempuan diwajibkan memakai stokin tangan dan skaf kepala. Satunya disebabkan oleh baju uniform seriti sebenarnya sedikit, kalau nak tengok warna dia tu sebenarnya adalah sedikit jarang. Maka kita wajibkan, terutamanya murid-murid darjah yang berumur tahap 2 lah, yang berumur 10 tahun ke atas ni kita wajibkan memakai stokin tangan. Cuma untuk murid darjah 1 dan 2 pun kita galakkan dan sebaiknya pakailah stokin tangan. Okey, terusnya. Ini adalah gambar contoh etika pakaian rasmi murid seriti. Boleh lihat yang di sebelah kiri adalah baju co-curriculum yang berwarna merun. Yang sebelah baju co-curriculum berwarna merun ni bagi murid banat dia akan pakai dengan tudung yang berwarna hitam. Dari segi seluar pula memang kita benarkan sama ada berwarna hitam ataupun biru gelap. Dua warna itu sahaja. Hitam ataupun biru gelap. Jadi seluar ni memang ibu bapa uruskan sendirilah, seluar track untuk baju co-curriculum. Bagi jubah pula akan dipakai pada hari Jumaat. Bagi murid banin tiada masalah lah pakai dengan kopiah. Murid banin setiap hari pakai dengan kopiah seriti. Dan murid banat jubah dia akan pakai dengan tudung berwarna hitam juga. Dan bagi uniform rasmi seriti yang berwarna kuning cair ataupun hampir kepada warna peach, yang ini bagi murid banat dia akan pakai tudung yang sama dengan warna baju, bukan tudung berwarna hitam. Dan bagi murid banin seperti biasalah seluar dan juga baju uniform dan juga kopiah. Murid wajib memakai stokin berwarna hitam. Baju sukan sekarang ni sebenarnya untuk murid darjah 1 kita belum berikan baju sukan. Kebiasaannya baju sukan ni kita akan tempah mengikut saiz murid-murid. Jadi biasanya dia masuk ke sekolah dulu, kemudian kita akan cek saiz badan anak-anak, barulah kita buat tempahan baju sukan. Jadi untuk minggu yang pertama, kedua ni untuk ibu bapa, maknanya untuk baju sukan tu tiada lagi lah untuk darjah 1. Okey, seterusnya. Baik, ini kriteria murid yang dibenarkan hadir ke sekolah. Seperti mana yang kita sudah sedia maklum, suhu badan mestilah di bawah 37.5 darjah Celsius. Yang ni kalau ibu bapa dan penjaga ada termometer di rumah, boleh cek dulu suhu anak-anak. Kalau terasa macam panas sikit, boleh cek dulu suhu. Dan sekiranya tinggi, mohon tidak hadir ke sekolah. Dan kalau suhu di bawah 37.5, boleh hadir. Kalau tak ada termometer, siapa? Memang kita di seriti sebelum masuk ke premis kita akan cek suhu. Dan kena pastikan bahawa tiada gejala, tidak bergejala, iaitu selsema, batuk, demam dan sesak nafas. Dan juga tiada kontak rapat dengan pesakit COVID. Tiada kontak rapat dengan individu yang diarahkan untuk kuarantin. Jadi semalam sebenarnya kita dah share borang kepada para ibu bapa dan penjaga untuk isi borang deklarasi kesihatan. Itu wajib untuk ibu bapa isi dan bawa pada hari pertama persekolahan nanti. Yang ini nak memastikan bahawa anak-anak ataupun keluarga, ibu bapa dan penjaga sememangnya tiada kontak rapat dengan mana-mana pesakit COVID-19 dalam tempoh yang terdekat inilah. Okay, baik. Seterusnya. Okay, baik, SOP kehadiran murid ke sekolah. Murid akan diminta ataupun wajib untuk membawa beberapa keperluan. Yang pertama QR code, yang kedua botol air, yang ketiga sejadah kecil, yang keempat tisu basah, yang kelima plastik sampah, yang keenam sudu dan garpu, yang ketujuh face mask, yang ke-8 hand sanitizer. Yang ke-9 face shield ini digalakkan. Nanti akan ada slide yang tunjukkan lebih detail berkenaan dengan barang ni dan saya akan terangkan lebih lanjutlah dalam slide yang seterusnya. Murid yang hadir awal sebelum muallimah
muallim ataupun muallimah keselamatan sampai akan duduk di kerusi yang disediakan mengikut penjarakan yang ditetapkan. Murid tunggu di dalam kelas sehingga muallim dan muallimah sudah bersedia di dalam kelas. Murid beratur mengikut jarak yang ditetapkan. Murid perlu mengeluarkan kad QR code dan diimbas oleh muallim muallimah. Contoh makluman, seperti mana tahun lepas kita di peringkat seriti kita menggunakan aplikasi datang.my dan kita akan berikan kad QR code kepada semua murid. Tahun lepas kita letakkan ataupun kita tampal QR code ni di atas meja masing-masing. Tapi untuk tahun ini kita dah siap laminate kad QR code ni dan kita akan berikan kepada semua murid pada hari pertama persekolahan nanti. Maksudnya pada hari kedua murid-murid kena datang dengan kad QR code ni kalau boleh gantung di beg masing-masing. Jadi dia akan scan kad QR code ni sewaktu tiba di pintu masuk seriti. Dia akan scan QR code, dia akan cek suhu, kemudian pakai hand sanitizer, barulah dibenarkan untuk naik ataupun masuk ke dalam premis seriti. Baik, seterusnya. Okay, baik, SOP dia murid akan diimbas suhu badan dan murid yang tidak melebihi suhu badan 37.5 degree Celsius akan dibenarkan masuk. Ini saya dah sebut tadi. Murid yang tidak melebihi suhu badan tetapi mempunyai gejala, contoh batuk dan sesama, diwajibkan untuk memakai face mask sepanjang masa. Jika suhu murid melebihi had, murid perlu pulang ke rumah serta-merta dan tidak dibenarkan masuk ke dalam kelas. Sebenarnya untuk sekiranya murid kita cek di pintu ataupun di hadapan premis seriti, suhu dia lebih daripada 37.5 degree Celsius, sebenarnya kita tak suruh dia pulang terus, kita akan minta dia duduk dahulu di atas kerusi yang disediakan. Dan mengikut SOP dia, kita akan cek suhu murid tersebut sebanyak 3 kali. Maknanya kita biar dia duduk dulu, dan masa 5 minit kita akan cek suhu dia kembali. Dan sekiranya 3 kali kita cek suhu dia, 3 kali tersebut lebih 37.5 degree Celsius, maka kita akan minta murid tersebut untuk pulang lah. Memang tak dapat dibenarkan masuk ke dalam premis seriti. Okay, dan bagi murid yang contoh pagi tu dia 37.5, dia tak lebih, dia naik, maknanya boleh masuk ke dalam kelas. Kita ada di seriti, guru-guru sedar ataupun dimaklumkan bahawa murid itu suhu dia agak tinggi, dan bila kita cek lebih daripada 37.5 Celsius, maka murid tersebut akan dibawa ke ruang isolasi. Dan sama juga proses dia, kita akan cek sebanyak 3 kali, dan sekiranya tinggi kita akan maklum kepada ibu bapa untuk menjemput anak dia secepat yang mungkin. Okay, baik. Dan untuk SOP kehadiran satu lagi, murid yang hadir lewat daripada pukul 8 pagi akan direkodkan di dalam buku disiplin. Jadi mohon ibu bapa untuk take note berkenaan dengan ni, sebab kita selepas pukul 8 pagi kita akan tutup pintu ataupun pintu utama seriti. Muallim-muallimah akan terus berada di dalam kelas. Jadi kalau ada yang hadir lewat memang sedikit mengganggulah sesi persekolahan. Jadi pastikan ibu bapa hadir ataupun hantar anak-anak di sebelah pagi tu sebelum pukul 8 pagi. InsyaAllah. Okay, seterusnya. Okay, SOP ibu bapa menghantar murid ke sekolah. Yang pertama, ibu bapa perlu pastikan anak-anak membawa peralatan yang secukupnya. Maksud peralatan yang secukupnya bukan sahaja buku dan juga peralatan untuk menulis ataupun mewarna, tetapi peralatan berkenaan dengan SOP yang telah dinyatakan tadi. Nanti ada detail lagi dalam slide yang seterusnya. Dan ni ibu bapa kena pastikan anak-anak tidak tertinggal peralatan-peralatan tersebut. Yang kedua, ibu bapa diminta memastikan anak berada dalam keadaan sihat. Ni saya dah maklum tadi. Ibu bapa tidak dibenarkan turun daripada kenderaan ketika menghantar anak di depan sekolah. Yang ni ada 2 sebab. Satu, yang pertama untuk kita elakkan kesesakan, dan yang kedua sebenarnya kita nak ibu bapa
sebabnya memang di setiap pagi di Seriti kita panggil guru penyayang. Kita buat jadual guru penyayang, maknanya akan ada guru yang sambut anak-anak. Maknanya ibu bapa insyaAllah tak perlu bimbang. Anak-anak bila dah turun daripada kereta memang ada guru yang menunggu di hadapan premis Seriti. Yang ni guru-guru yang bertugas sebahagiannya akan membuat susun atur murid mengikut SOP, mengikut penjarakan 1 meter, dan ada guru-guru yang akan minta anak-anak untuk cek suhu dan menggunakan hand sanitizer lah, dan juga scan QR code seperti yang saya terang sebelum ni. Okay, baik, ibu bapa perlu menghantar anak ke sekolah sebelum pukul 7.50 pagi. Ini adalah sebaiknya lah. Maknanya kalau boleh kita tak nak lah kalau ramai sangat hantar antara pukul 7.50 hingga pukul 8 tu menjadikan waktu tu adalah sangat sesak. Sedangkan kita sebelum pukul 8 kita dah nak tutup pintu utama Seriti untuk kita teruskan sesi pembelajaran, insyaAllah. Okay, baik, seterusnya. Berkenaan dengan laluan juga, suka untuk saya maklumkan sebenarnya di hadapan Seriti sekarang laluan dia sudah menjadi laluan sehala. Laluan sehala sebelum ni sebenarnya di hadapan Seriti memang dia ada signboard daripada MPS yang menyatakan laluan itu adalah laluan sehala. Dia ada letakkan masa sebelum ni, maknanya waktu pagi dan juga waktu petang sahaja laluan sehala. Tapi sekarang signboard tersebut telah ditukar menjadikan laluan di hadapan Seriti adalah laluan sehala sepanjang masa. Maksudnya sehala tu sebenarnya dia akan masuk daripada sebelah restoran Nas Bistro dan akan keluar di hujung syarikat daily.com. Maknanya masuk daripada restoran Nas Bistro laluan dia dan keluar di daily.com hujung sana. Itu adalah laluan sehala di hadapan Seriti sekarang. Jadi saya harap ibu bapa maklum berkenaan dengan tu lah. Okay, seterusnya SOP untuk murid pulang. Ibu bapa penjaga murid disaran meletakkan kenderaan di kawasan parkir agar laluan tidak sesat. Yang ini berkenaan dengan waktu pulang. Sebaiknya memang kita minta ibu bapa untuk cari parking dahulu. Mungkin memang parking di hadapan Seriti tidak cukup lah untuk kesemua ibu bapa. Mungkin ada yang terpaksa cari parking di tempat yang sedikit jauh. Tapi memang itu yang sepatutnya lah, sebab kita nak ibu bapa jemput anak-anak di hadapan pintu, di premis Seriti. Kita tak nak lepaskan anak-anak untuk melintas jalan sendiri ataupun pergi ke kereta ibu bapa penjaga sendiri tanpa ada pengawasan daripada guru ataupun daripada ibu bapa. Ini memang kita untuk keselamatan murid-murid maka memanglah sedikit melecehkan. Tapi ini yang kita kena take note dan pastikan supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini lah. Yang kedua, ibu bapa penjaga akan memaklumkan kepada muallim atau muallimah bertugas keselamatan di bawah mengenai nama murid untuk dipanggil. Ini saya sebut tadi, ibu bapa nanti maklum kepada guru calling dan guru akan maklum kepada guru yang berada dalam kelas untuk lepaskan anak-anak turun. Ibu bapa atau penjaga masih perlu membuat penjarakan dan mengikut barisan yang akan ditetapkan oleh muallim dan muallimah yang bertugas. Kita di hadapan Seriti memang kita ada buat line penjarakan 1 meter. Jadi kalau sebelah pagi, anak-anak yang akan beratur mengikut penjarakan tersebut sebelah pagi, dan petang ibu bapa lah akan beratur di situ. Maknanya bila anak-anak dah turun, terus ibu bapa ambil dan boleh pulang lah. Murid yang dipanggil akan terus diambil secara serta-merta tanpa perlu berlengah. Okey, terima kasih. Next. Hanya wakil seorang sahaja ibu bapa atau penjaga dibenarkan mengambil anak ketika pulang daripada sekolah. Ini seperti juga SOP yang kita buat untuk pengambilan baju. Seorang sahaja wakil, tak perlu kedua-duanya untuk menjemput anak-anak lah, untuk mengelakkan kesesakan. Okay, baik, seterusnya. Ini adalah contoh laluan di Seriti. Yang sebelah kiri adalah laluan di tangga. Kita akan buat laluan sehala. Sehala maksudnya sebelah kiri yang berwarna hijau, anak panah berwarna hijau adalah untuk laluan naik, manakala laluan berwarna merah adalah laluan untuk turun. Dan sebaiknya sebenarnya kita kalau sewaktu ada murid naik, tiada murid yang turun. Sepatutnya laluan dia sehala sebegitu. Tapi sekiranya berlaku mungkin waktu tu ibu bapa agak ramai, kita memang
terpaksa minta untuk murid turun dengan secepat mungkin. Mungkin akan ada kedua-dua laluan digunakan lah. Cumanya kedua-dua laluan digunakan tu tetap kita akan minta murid untuk mematuhi penjarakan 1 meter. Okay, dan di sebelah kanan pun adalah laluan masuk dan keluar, yang ini adalah contoh yang berada di tingkat 2. Seterusnya. Ini adalah contoh di dalam kelas. Ini adalah laluan keluar masuk kita bukan sahaja di ruang lega di dalam kawasan sekolah, tetapi laluan keluar masuk juga dibuat di dalam kelas mengikut SOP yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya. Ini contoh pelan kelas tahun 1 dan tahun 2. Oleh kerana kita perlu mematuhi SOP, maka kita buat penjarakan 1 meter di dalam kelas. Dan untuk makluman ibu bapa dan penjaga, setiap darjah akan ada pertambahan 1 kelas yang baru. Maksudnya contoh sekarang ni darjah 1 kita ada 1 Al-Farabi dan 1 Al-Khawarizmi. Maka oleh kerana kita buat penjarakan, kita akan ada 3 kelas. Kelas tambahan yang ketiga diberi nama kelas 1 Al-Zahrawi. Maka ibu bapa dan penjaga harap maklumlah, nanti sebenarnya di pihak guru-guru, especially guru kelas, akan buat grup WhatsApp kelas yang baru. Ada sebahagian murid akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp kelas 1 Al-Zahrawi. Sebabnya kita buat guru kelas yang khusus untuk kelas yang tambahan ni. Maknanya darjah 1 akan ada 3 orang guru kelas. Darjah 2 pun sama, akan ada pertambahan 1 lagi kelas, iaitu kelas 2 Al-Zahrawi. Maka guru kelas darjah 2 pun akan jadi 3 orang. Nanti sama juga ibu bapa penjaga sedia maklumlah, nanti akan dibuat grup yang baru. Mungkin kalau yang kekal dalam kelas yang asal tak apalah. Tapi kalau tiba-tiba dia berada di kelas 2 Al-Zahrawi, maka kena maklumlah, takut terkejut je tiba-tiba, kenapa masuk grup lain pula ni. Bukan sekolah lain, sekolah Seriti juga, tapi grup tambahan, kelas tambahan. Okey, baik, tu berkenaan dengan penambahan kelas kerana kita buat penjarakan. Terusnya. Ni pelan kelas bagi tahun 1 dan 2 di tingkat 2. Di tingkat 2 yang asal untuk kelas 1 Al-Farabi dan 1 Khawarizmi sekarang ni boleh memuatkan 22 orang sahaja, dan 1 Al-Khawarizmi boleh memuatkan 19 orang sahaja. Maka untuk kelas yang tambahan 1 Al-Zahrawi dibawa ke sana adalah seramai 15 orang. Ini adalah contoh kita terpaksa pecahkan kepada 3 kelas kerana kita buat penjarakan di dalam kelas. Jadi macam mana meja dijarakkan nanti ada gambar saya tunjuk. Terusnya. Ini di tingkat 3. Ada kelas 2 Al-Farabi, 3 Al-Khawarizmi dan juga bilik guru muslimat. Seterusnya. Okey, ini contoh kelas di Seriti yang mana kita dah buat penjarakan 1 meter. Yang ini adalah memang SOP yang wajib dipatuhi. Maka bila dah dibuat penjarakan 1 meter, sepatutnya kelas yang kebiasaannya kita muatkan murid seramai 25 orang maksimum, ataupun mungkin kalau kelas yang sedikit besar kita buat 26 orang ataupun 27 orang. Maka untuk kelas, contoh kelas ni kita boleh memuatkan dalam 20 orang sahaja. Sebab tu kita terpaksa buat penambahan kelas yang baru untuk memuatkan murid bagi tahun tersebut lah. Jadi sebab tu saya sebut tadi, kelas bagi setiap darjah sekarang daripada 2 semuanya bertambah jadi 3 kelas. Jadi ada 1 kelas tambahan yang baru yang diberi nama kelas Al-Zahrawi. Okey, seterusnya. Murid-murid kita dah bahagikan tempat dia khusus, di mana setiap meja dan kerusi murid-murid kita dah tampal nama. Ni contoh. Maknanya murid bila hadir, dia akan berada di meja dan kerusi dia sahaja daripada awal sehinggalah ke akhir persekolahan lah. Dan setiap hari sebegini. Maknanya tidak bertukar tempat duduk. Dan kerusi dan meja dia pun tidak akan bertukar. Sebab kita dah label dengan nama murid tersebut. Seterusnya. Video simulasi yang ni saya minta Mak Halimah Sumayah pasang di akhir taklimat lah. Seterusnya. Okay, baik, isolasi yang ni saya dah terangkan tadi.
seperti yang saya maklum, ikut SOP dia kita akan periksa suhu murid tersebut sebanyak 3 kali dalam waktu berbeza. Sekiranya masih tinggi, memang guru akan maklum kepada ibu bapa untuk jemput anak-anak. Kita beri masa sebaiknya dalam tempoh 1 jam lah. Kalau lebih cepat lebih bagus. Dan kalau ikut SOP-nya, kalau memang ibu bapa tidak dapat mengambil anak-anak, sepatutnya pihak sekolah akan perlu menghubungi PKD. PKD ni maksudnya adalah Pejabat Kesihatan Daerah untuk urusan selanjutnya. Ini SOP dia, SOP dia. Okay, terima kasih. Next. Okay, baik. Ini saya sebut tadi keperluan murid yang wajib dibawa setiap hari. Ini ada slide yang khusus. Yang pertama adalah buku teks, buku aktiviti dan juga buku tulis mengikut jadual. Yang ini sebenarnya kalau ikut SOP tahun lepas, kita tidak dibenarkan menggunakan rak di sekolah. Maknanya murid setiap hari dia kena bawa buku mengikut jadual dan bawa pulang ke semua buku. Tak boleh tinggal di sekolah. Cuma untuk SOP tahun ni ada kelonggaran sedikit di bahagian tu. Mengikut daripada Siti Selangor, kita dibenarkan untuk menggunakan rak di dalam kelas. Cuma SOP yang dibuat, rak tersebut dalam satu-satu masa hanya 3 orang murid sahaja yang boleh pergi ke rak untuk mengambil buku. Jadi di peringkat Seriti Al-Mustaqim kita dah berbincang di kalangan guru-guru. Kita di Seriti, meja kita ada laci. Ada laci di bawah meja. Jadi kita buat SOP yang masih sama. 3 orang murid sahaja yang akan pergi ke rak dalam satu-satu masa. Cumanya kita akan minta murid tersebut untuk ambil kesemua buku untuk hari tersebut. Maknanya contoh subjek bagi hari Isnin, contoh BM, BI, matematik dan juga akhlak. Ada 4 subjek. Maka pada waktu pagi tu, sewaktu selesai urusan yang rutin harian, yang sarapan, doha apa semua, guru yang bertugas akan minta murid pergi ke rak, ambil buku bagi subjek bagi hari tersebut. Jadi dia akan ambil buku ni sewaktu pagi sahaja dan akan letak balik bila dah habis subjek terakhir. Buku dia ambil, dia letak bawah meja siap-siap. Maknanya tak perlu murid ni setiap subjek akan berulang untuk pergi ke rak ambil buku. Seperti waktu persekolahan biasa sebelum-sebelum ni lah. Tapi dah tempoh SOP, kena mematuhi SOP ni, kita buat sebegitu. Kad QR code, insyaAllah memang pihak sekolah sediakan. Kita dah siap-siap dan minit masuk dalam seperti gambar tu. Jadi boleh kita bagi siap dengan ring. Jadi boleh gantung siap-siap di beg sekolah anak-anak supaya tak tertinggal. Saya cadang memang gantung di beg supaya tak tertinggal. Jarang masa anak-anak tertinggal beg sekolah ni. Tapi kalau kita tak gantung di beg sekolah, boleh jadi kad QR code ni tertinggal di mana-mana di rumah. Seterusnya hand sanitizer, kemudian pelitup muka, adapun face mask. Facial ni pilihan. Digalakkan kalau di ibu bapa yang rasa anak dia selesa dengan facial, boleh dibekalkan. Kemudian bekas makanan yang ada bahagian, ada kompartmen. Tu contoh. Kita minta untuk ibu bapa sediakan bekas makanan yang ada kompartmen disebabkan oleh kita di Seriti untuk makan tengah hari, kita akan ada 1 portion untuk nasi, 1 portion untuk sayur dan juga 1 portion lagi untuk lauk dan kuah. Disebab tu kita kena, ibu bapa kena bekalkan Tupperware atau bekas makanan yang ada kompartmen semua. Ni contoh gambar, at least ada 3. At least ada 3. Kalau tak ada kompartmen, nanti bila di peringkat dapur, pegawai pembantu operasi dapur letak, dia akan jadi bercampur awal. Sebab kita sedia makanan ni kena awal. Dibimbangi lah, takut jadi nasi dah, takut basi lah bila dah bercampur awal. Sebab kita kena sediakan sedikit awal. Jadi kalau tak bercampur, insyaAllah untuk anak-anak makan tengah hari tu, nasi dan juga lauk tu masih lagi dalam keadaan yang baik lah. Jadi mohon untuk ibu bapa teknik berkenaan dengan bekas makanan yang perlu ada kompartmen bahagian. Sudu dan garfu ni sebenarnya untuk murid darjah 1 ni jarang sikit lah untuk kita tengok anak-anak murid yang darjah 1, 2 ni yang dah pandai makan guna sudu dan garfu. Tapi tak apa, boleh bekalkan dahulu. Dan kalau memang tak, kita tengok, guru-guru tengok anak murid yang memang tak dapat nak makan dengan baik menggunakan sudu garfu, kita akan minta makan dengan tangan lah. Kemudian botol air yang ni untuk minum di dalam kelas. Seterusnya sudu dan garfu ada 2 kali bolang. Tisu basah ni ada 2 kegunaan. Satu untuk lap, mungkin kita sewaktu makan tu biasalah akan ada tumpah sedikit sebanyak. Jadi akan gunakan untuk lap meja dan juga mungkin akan lap untuk sudu dan garfu sebelum disimpan balik.
Kemudian sejadah kecil untuk solat di dalam kelas. Nurul Quran, Al-Quran, yang ni bagi murid darjah 1 menggunakan Nurul Quran, dan bagi murid darjah yang seterusnya menggunakan Al-Quran lah bagi darjah yang seterusnya. Dan juga Al-Maksurat. Sebenarnya kita rutin harian pagi kita akan ada bacaan maksurat. Jadi mohon ibu bapa untuk bekalkan juga maksurat kepada anak-anak. Dan juga yang terakhir alat tulis yang secukupnya. Jadi tu kalau ada persoalan nanti boleh tanya. Okey, seterusnya. Baik, ibu bapa dimohon untuk peka dengan segala pemakluman daripada Seriti. InsyaAllah kita pemakluman sekarang ni yang rasminya memang kita akan buat pemakluman di dalam grup WhatsApp kelas lah. Jadi mohon ibu bapa untuk peka dan kalau boleh tak tertinggallah sebarang makluman di dalam grup WhatsApp kelas. Dan yang kita maklumkan di Facebook dia bergantung, kalau yang general dan tidak terlalu khusus untuk Seriti sahaja, kita akan maklum di Facebook jugalah. Dan juga ibu bapa diminta untuk maklumkan sekiranya dikesan sebagai kontak rapat, maka diharapkan dapat maklum kepada pihak sekolah secepat yang mungkin supaya di peringkat sekolah kita dapat mengaturkan untuk buat yang seperti arahan PKM lah. Dan yang mana yang kalau memang dah confirm ada kontak rapat tu diminta untuk terus menjalani kuarantin dan boleh follow arahan daripada pejabat kesihatan. Okey, seterusnya. Okey, baik, kita dah tiba ke slide yang terakhir. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan penjaga. Saya buka untuk sesi soal dan jawab. Dipersilakan kalau ada sebarang soalan berkenaan dengan pembentangan pada hari ini ataupun mungkin yang tidak dinyatakan di dalam slide pada hari ini, boleh juga untuk ibu bapa dan penjaga tanyalah. Okey, saya buka pada tuan-tuan puan-puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan lepas pukul 4.30 tu, adakah dibuat seperti macam tahun lepas, dikenakan bayaran tambahan contoh nak ambil lambat? Baik, terima kasih kepada Encik Mas Rizal atas soalan tersebut. Sebenarnya berkenaan dengan ni kita di peringkat guru-guru dah bermesyuarat. Untuk tahun ni kita sebenarnya kekurangan manpower. Memang tiada guru yang mampu untuk menjaga transit. Sebab tu tahun ni kita tak buka. Kita memang mohon untuk ibu bapa kalau boleh uruskan untuk ambil anak-anak antara pukul 3.30 petang sehingga pukul 4.30 petang seperti saya maklum dalam slide tadi. Tapi kalau ada kes yang saya kira kes terpencil lah yang memang sangat bermasalah ataupun tak dapat nak uruskan, ataupun contoh kes emergency pada hari tersebut, maka boleh berurusan dengan guru kelas masing-masing. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Zainuddin, ibu. Saya nak tanya pasal gejala yang kalau anak kita ada gejala. Contoh kalau anak kita ada masalah alergik alahan ke apa, dia juga ada tanda yang sama macam gatal ke hidung berai, tapi dia tak ada demam semua tu, macam mana nak consider, macam mana tu? Baik, terima kasih Encik Zainuddin. Berkenaan dengan soalan Encik Zainuddin, bagi anak-anak yang sememangnya ada alergi, yang maknanya kalau waktu dia sihat, waktu biasa dia sihat, maknanya dia tiadalah gejala. Yang tu bila ada gejala, kita kira murid tersebut bergejala lah. Tapi bagi anak-anak yang ada alergi, maknanya mungkin waktu biasa pun dia tak demam pun dia ada berai hidung ataupun naik ruam-ruam merah. Yang tu kalau memang doktor sahkan bahawa memang alergi itu tiada berkait dengan simptom COVID, maka tak ada masalah lah. Cuma wajib untuk pakai face mask sepanjang masa lah. Itu sahaja. Perlu dapat pengusahaan doktor? Sekali lagi tak dengar Cik Zainuddin.
Perlu dapat pengesahan doktor ke untuk situasi macam ni? Maaf tak berapa dengar. Perlu mendapat pengesahan doktor ke? Oh, perlu mendapat pengesahan doktor. Yang ni maksud saya, sekiranya memang sebelum ni dah cek dengan doktor bahawa anak-anak tu memang sah bahawa dia tu memang ada alergi, yang tu tak ada masalah lah. Maknanya maklum kepada guru-guru bahawa anak tuan puan memang bukannya bergejala batuk, sesama tu adalah disebabkan oleh simptom COVID, tapi memang dah ada alergik. Boleh maklum kepada guru kelas lah. Nanti insyaAllah guru kelas akan maklum dalam grup, jadi kita take note lah maknanya anak-anak yang mana yang ada alergik, maknanya bukannya simptom COVID. Okay, berkenaan dengan soalan, saya tengok di dalam chat, ruangan chat ada soalan berkenaan dengan kenapa sesi persekolahan pada pukul 3.30. Yang ni saya rasa saya kena buat penjelasan sedikit. Satunya di peringkat Seriti Malaysia dan juga peringkat Seriti Selangor telah menetapkan waktu persekolahan daripada pukul 8 sehingga 3.30. Kenapa sehingga pukul 3.30? Yang ni sebenarnya memang mengambil kira ke semua seriti di seluruh Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, bila mana kita buat penjarakan di dalam kelas, sebelum ni kelas, saya maklum contoh di Seriti Al-Mustaqim kita ada 10 kelas. Darjah 1 ada 2 kelas, darjah 2 ada 2 kelas hingga darjah 5. Bermaksud kita ada 10 kelas. 10 kelas kita guru yang ada di Seriti Al-Mustaqim sekarang ni 21 orang untuk 10 kelas. Tapi bila mana kita buat penjarakan kelas, dalam kelas ni, kelas bertambah. Setiap darjah bertambah. Jadi bila mana bertambah, jadual masa mengajar pun bertambah untuk semua guru. Sedangkan guru kita tak ditambah. Jadi kalau kita kekalkan waktu persekolahan daripada pukul 8 sehingga pukul 5 petang, cikgu ni saya boleh kata tak masuk bilik guru lah. Masuk kelas, keluar kelas ni masuk kelas seterusnya. Keluar kelas tu masuk kelas lain pula. Maknanya tak ada waktu rehat langsung. Jadi guru-guru pula sebenarnya bukan sahaja di seriti terutamanya kita bukan sahaja bertugas untuk mengajar. Kita juga di seriti ni adalah sebagai pendidik kita, waktu makan guru-guru akan berada dalam kelas bertugas untuk tengok anak-anak bagi mematuhi SOP makan, solat. Kemudian waktu tengah hari pun sama, guru-guru akan bertugas untuk tengok anak-anak yang ambil wuduk, yang berada dalam kelas untuk solat. Guru memang akan ada di dalam kelas sepanjang masa. Jadi sebab tu memang waktu persekolahan memang ditamatkan sehingga pukul 3.30 petang sahaja bagi mengambil kira semua faktor ni lah. Sebab tu saya sebut tadi, kalau sampai pukul 5 memang cikgu tak ada waktu rehat langsung. Sedangkan cikgu satu lagi sehingga pukul 3.30 kita sebenarnya guru-guru perlu membuat proses sanitasi pula. Jadi sebenarnya cikgu ni walaupun tamat pukul 3.30 akan terlibat dengan calling pun ada, yang akan berada menjaga murid-murid dalam kelas pun ada, yang akan terus bertugas untuk buat sanitasi pun ada. Sanitasi ni kita nak buat, kita kena tunggu kelas tersebut kosong dahulu. Jadi sebab tu kita minta untuk ibu bapa penjaga jemput anak-anak secepat yang mungkin. Sebab guru memang hadir, guru yang bertugas akan hadir pukul 7, guru-guru lain akan hadir pukul 7.30 dan waktu persekolahan bagi guru-guru Seriti Malaysia tetapkan akan tamat sehingga pukul 4.30 petang. Itu bagi guru-guru. Sebab tu saya mohon kerjasama untuk ibu bapa penjaga. Memang yang ditetapkan ni memang yang kita dah consider sehabis baik dah. Dan sebenarnya memang arahan yang dikeluarkan oleh Seriti Malaysia ni memang dia dah ambil kira semua faktor lah. Jadi saya buat penjelasan ni itu antaranya lah sebab kenapa ditamatkan pada pukul 3.30. Sebab kelas kita bertambah, jadual masa guru bertambah, tapi guru kita tidak ditambah lah. Guru kita tidak ditambah. Kita kekalkan guru yang sedia ada. Jadi sebab tu kita terpaksa kurangkan sedikit masa ataupun waktu persekolahan supaya tak terlalu membebankan guru-guru. Sebabnya guru-guru pun bertugas bukan sahaja masuk untuk mengajar setiap subjek, tapi macam saya sebut tadi lah, ada lagi banyak lagi tugasan guru di sekolah untuk dalam kelas waktu sarapan, untuk jaga makan, untuk solat, untuk wuduk, macam-macam lagi lah. Okay, baik, harap menjawab soalan tu lah. Terima kasih. Ni, okay, lupa berkenaan dengan kasut anak-anak.
untuk minggu yang pertama ni sebenarnya di Seriti memang kita setiap murid kita ada sediakan rak kasut dan kita sebenarnya dah label. Cuma untuk murid darjah 1 dan 2 ni kita belum siapkan lagi label dia. Dan sememangnya setiap tahun kita akan hadapi masalah ada murid tertukar kasut ataupun biasalah tertinggal, tak jumpa cari kasut tu antara masalah yang biasa dihadapi. Jadi saya mohon untuk ibu bapa take note, kalau boleh ibu bapa dan penjaga tulis nama di kasut anak-anak. Tulis nama di kasut anak-anak yang ni contoh. Boleh menggunakan marker ataupun boleh menggunakan ikut pada kreativiti masing-masing lah. Tapi kalau boleh kena ada nama di kasut anak-anak supaya satu kalau anak-anak terjumpa cikgu boleh bantu untuk cari kasut anak-anak lah. Kita dah asingkan sekarang ni untuk darjah 1 di mana, rak dia darjah 2 di mana dan seterusnya. Cuma takut biasalah bila dah banyak-banyak kasut ni takut tak berjumpa juga kasut dia. At least guru-guru boleh bantu untuk cari kasut anak-anak. Jadi mohon ibu bapa penjaga uruskanlah untuk tulis nama di kasut anak-anak. Gambar tu contoh saja, tak perlu ikut contoh sebegini. Ni contoh. Boleh gunakan cara yang lain. Menggunakan marker ke ataupun apa sajalah, pen yang berwarna putih yang boleh guru-guru jelaslah nampak nama anak-anak di kasut. Okay, baik. Ada soalan yang lain lagi ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasibah, ibu kepada Adil Ahmad dan saya adalah parent yang barulah di Sweety tahun ni. Saya cuma nak tanya, anak-anak ni rehat ataupun makan berapa kali? Kemudian kalau boleh, mungkin cikgu belum share lah kot ataupun saya terlepas pandang, jadual persekolahan harian, maknanya aktiviti rehat ke, makan ke, solat ke, pukul berapa? Kalau cikgu Ustaz boleh share yang tu, saya harap boleh share lah supaya saya pun dapat tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan soalan daripada Puan Nora Hasibah, kita di Seriti untuk tempoh PKP ni kita sediakan makan sebanyak 2 kali sehari lah, iaitu sewaktu pagi sarapan. Sarapan ni kita sediakan, kita dah siap-siap bungkus. Yang ni kita tak menggunakan lagi Tupperware ataupun bekas makanan yang dibawa oleh anak-anak. Jadi untuk sarapan pagi memang dah siap berbungkus dan akan dibawa ke kelas anak-anak kesemuanya. Jadi anak-anak memang tak perlu nak keluar ke situ ke sini, tak perlu, memang kita dah sediakan dan guru yang bertugas pada waktu pagi akan terus edarkan sarapan pagi kepada anak-anak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan ada makan tengah hari. Makan tengah hari ni akan menggunakan bekas makanan ataupun Tupperware yang dibawa oleh anak-anak. Sebab tu kita wajibkan, yang ni memang kalau boleh tak tertinggal lah. Tak tertinggal bekas makanan untuk anak-anak. Sebab guru-guru akan bawa bekas makanan ke dapur dan pembantu operasi dapur dia akan isi makan tengah hari di dalam bekas makanan yang telah dibawa oleh anak-anak. Jadi kemudian akan dibawa naik kembali ke kelas masing-masing. Jadi guru yang bertugas tengah hari, waktu tengah hari itu akan akan edarkan kepada semua murid-murid untuk makan tengah hari. Berkenaan dengan jadual, insya-Allah nanti bila dah dibuat, kita dah buat pecahan grup baru sebab kita ada 3 kelas sekarang ni untuk setiap darjah. Nanti akan dikongsikan di dalam kelas jadual yang baru lah, bermula pukul, sebab sekarang ni jadual tu tak mengikut jadual sewaktu PDPR. PDPR jadual dia lain, jadual secara bersemuka lain. Nanti akan dikongsikan di dalam grup kelas. Saya tak dapat nak kongsikan sebab jadual tu ada sekarang ni dengan GPK Academy. Kebetulan saya pun kat rumah dalam laptop kat rumah tak ada kerangka jadual. Maaf tak dapat nak kongsi sekarang. Tapi insya-Allah nanti saya dah minta guru-guru untuk terus buat grup yang baru sebab kita dah buat senarai nama murid yang baru mengikut kelas sebab ada kelas yang berubah, ada kelas yang bertambah. Jadi nanti akan dikongsikan di dalam grup kelas. InsyaAllah saya akan minta kalau boleh hari ini juga. InsyaAllah. Okay, baik. Ada soalan yang saya terlepas pandang? QR code tadi seperti saya jawab, kita akan beri pada hari pertama. Maknanya hari pertama persekolahan tiada scan QR code lagi lah di pintu masuk. Sebabnya murid-murid kita akan benarkan untuk maknanya cek suhu, kemudian guna hand sanitizer, kalau tak ada masalah terus naik ke atas
Dan hari yang pertama tu kita akan scan QR code di dalam kelas masing-masing. Sebabnya hari pertama kita akan bagi QR code tu dulu. Di hari pertama memang tiada QR code lagi lah, tapi akan dibekalkan pada hari pertama. Jadi bermula hari kedua, saya sebut tadi bermula hari kedua, barulah ibu bapa kena pastikan anak-anak kalau boleh pasang QR code tu di beg sekolah. Senang untuk guru-guru terus scan sewaktu di pintu masuk Seriti, insya-Allah. Okay, baik, ada soalan lagi ke ataupun soalan dalam chat yang saya terlepas pandang? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya, murid perempuan perlu bawa telekung tak? Okay, baik, terima kasih. Soalan berkenaan dengan telekung untuk solat. Sebenarnya untuk murid perempuan di Seriti kita terus maknanya anak-anak solat menggunakan pakaian seharian dia lah. Maknanya tak perlu tukar telekung untuk solat. Sebenarnya pakaian anak-anak yang dipakai sememangnya dah menutup aurat dengan sempurna. Dah saya sebut tadi lah, memang kalau boleh sebaiknya guru-guru, ibu bapa pastikan anak-anak pakai hand sock, sarung stokin tangan. Lepas tu pastikan yang untuk tudung tu ada scarf ataupun telekung kecil yang pakai kat dalam tu lah. Dan memang murid-murid kita wajibkan untuk pakai stokin. Jadi dah sememangnya menutup aurat dengan sempurna dah untuk terus solat. Jadi kita sarankan kalau boleh tak perlulah untuk ibu bapa sediakan telekung bagi anak-anak banat, anak-anak perempuan. Okey, ada soalan hari pertama sekolah. Betul, hari pertama sekolah bawa ke semua buku. Betul. Dan kalau boleh ibu bapa pastikan hari buku-buku dan kalau boleh alat tulis jugalah. Sebenarnya alat tulis kita memang tetapkan memang tak boleh berkongsi, lebih-lebih lagi di dalam tempoh PKP inilah. Cumanya sebaiknya takutlah biasanya anak-anak ni dalam kelas ni walaupun kata dah menggunakan ataupun buat kerja di atas meja masing-masing, kadang takutlah dia punya pensel ataupun pemadam atau alat tulis yang lain tu tercampak ke mana-mana. Takut kita nanti kalau guru ataupun siapa-siapa jumpa tak tahu hak milik siapa. Jadi kalau boleh setiap alat tulis, buku ada diletakkan nama, dilabelkan nama anak-anak tu adalah lebih baik. InsyaAllah supaya senang nanti kalau hilang ke jatuh ke terus kita tahu hak milik siapa. Okay, baik. Seterusnya, okay, baik. Berkenaan dengan pemakaian, yang ni insyaAllah sebenarnya ada wording khusus daripada sektor hal ehwal murid. Nanti akan dimasukkan di dalam grup kelas. Kita faham sebenarnya di peringkat sekolah KPM pun dia tidak terlalu strict berkenaan dengan pemakaian dalam tempoh PKP ni. Satu, kita faham mungkin ada kekangan keuangan, dan yang kedua contoh untuk Seriti ni mungkin ada macam kita sebut tadi, sepatutnya hari Isnin adalah baju sukan dan sebenarnya murid belum mendapat lagi baju sukan dia. Jadi kita di peringkat Seriti nanti ada wording khusus daripada sektor HEM. Yang kita tekankan, yang kita wajibkan adalah kasut dan juga stokin berwarna hitam, yang tu kita wajibkan. Yang tu memang mohon untuk ibu bapa pastikan anak-anak komplit yang untuk kasut dan juga stokin. Berkenaan dengan baju, sebaiknya baju kalau contoh tiada lagi baju uniform ataupun contoh baju uniform yang dah ambil baru-baru ni nak tukar, jadi tak boleh pakailah baju tu. Jadi boleh pakai baju Seriti yang lain. Kita tak ada masalah yang tu, maknanya kita consider lagi untuk seminggu dua ni. Boleh pakai baju koko ataupun boleh pakai baju jubah. Yang penting pakai baju Seriti dahulu untuk minggu ni lah. Bagi ibu bapa yang ada masalah berkenaan dengan uniform. Baju sukan memang tiada lagi, dan saya mohon kalau boleh baju sukan tiada yang pakai baju selain daripada baju Seriti lah. Maknanya memang kita tetapkan kalau ikut jadual ataupun etika pemakaian, kita tetapkan hari Isnin baju sukan. Tapi macam saya sebut tadi, untuk minggu yang pertama ni, untuk hari Isnin adalah baju uniform, dan sekiranya baju uniform tidak lengkap lagi, mungkin ada masalah saiz hari tu ataupun masalah
baju yang diambil tu mungkin ada yang saya nampak ada yang turun warna. Jadi yang tu nak tukar, maka tak pakai dulu baju uniform, boleh pakai baju koko ataupun baju jubah. Jadi untuk seminggu dua ni memang kita tidak terlalu strict berkenaan dengan etika pakaian. Sebab kita consider lah kekangan di peringkat parent. Cuma yang kita strict ataupun kita mohon untuk ibu bapa pastikan kasut dan juga stoking tu dulu. Kasut dan juga stoking pastikan berwarna hitam. Saya memang kalau boleh tak nak ada anak-anak murid Seriti datang ke sekolah berselipar. Itu tak nak. Dan sebenarnya kita takkan benarkan anak-anak masuk ke premis kalau berselipar. Jadi mohon untuk ibu bapa pastikanlah berkenaan dengan ni. Okay, baik, harap membantu dan juga menjawab soalan daripada ibu bapa. Okay, saya buka lagi kalau ada. Ustaz, kalau pakai baju t-shirt warna putih boleh ke? Okay, baik, soalan daripada Puan Aniza. Maksudnya nak pakai baju putih, baju Seriti yang lain tak ambil lagi ke macam mana? Baju koko dengan jubah tak ada ambil lagi ke? Oh, dah ambil dah. Maksudnya kan setiap hari kan baju yang berbeza. Maksudnya Isnin dengan Rabu baju t-shirt kan? Selasa dengan Khamis uniform. Jumaat jubah kan? Iya, betul. Saya cadangkan macam saya sebut tadi, kalau boleh untuk hari pertama kita minta untuk ibu bapa dan berjaga pakaikan baju uniform rasmi Seriti dulu untuk anak-anak. Okey, baik. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ustaz, nak tanya. Saya Ayah Luman lah, Ceraman. Nak tanya, untuk baju uniform memang dia ada seluar ke? Nak tanya lah. Baju uniform memang baju kurikulum. Saya tak ingat lah. Maklimah Sumayang boleh buka balik slide etika pakaian tadi. Untuk baju kurikulum di peringkat Seriti kita sediakan baju sahaja. Memang daripada Seriti Malaysia untuk baju kurikulum kita sediakan baju sahaja. Dan untuk banat kita sediakan baju dan tudung warna hitam lah untuk banat. Jadi macam saya sebut tadi untuk seluar kalau baju koko dan juga baju sukan, anak-anak akan pakai seluar track. Dan seluar track ni saya sebut tadi kena berwarna hitam ataupun biru gelap sahaja. Dua warna tu sahaja. Hitam ataupun biru gelap untuk seluar track yang akan pakai dengan baju koko dan juga baju sukan. Harap soalan kedua Ustaz, tadi saya ada tanya. Okey, berkenaan dengan borang saringan kesihatan Ustaz. Saya nak bagi cadangan lah Ustaz. Di peringkat macam pasti Wang Semaju, dia ada buat format Google Form untuk saringan kesihatan. Jadi Ustaz, ada tak dia Seriti ke arah tu? Baik, terima kasih Encik Abdul Rahman. Betul. Sememangnya saya dah maklum kepada guru-guru untuk convert borang deklarasi kesihatan tu kepada Google Form. Tapi untuk yang pertama ni sahaja dulu kita minta ibu bapa isi secara hard copy. Kita nak supaya ada lengkap yang dah print dan ada tanda tangan daripada ibu bapa yang khusus. Sebabnya borang deklarasi kesihatan ini kita akan minta ibu bapa isi setiap 2 minggu. Kalau ikut SOP dia setiap 2 minggu. Jadi yang seterusnya barulah kita akan minta isi dalam bentuk Google Form. Tetapi yang untuk kali pertama ni saya mohon jasa baik untuk ibu bapa yang kita dah share dalam grup tu, borang tu kalau boleh print secara hard copy dan juga isi dan juga tanda tangan. Kita nak yang penting yang first ini hard copy dahulu dan pastikan anak-anak bawa pada hari pertama persekolahan nanti, hari Isnin. Kita consider, saya faham dia tu. Jadi sebab tu kita minta yang pertama dahulu kita buat berbentuk hard copy. Tapi yang seterusnya boleh isi dalam bentuk Google Form nanti, insya-Allah. Jadual, saya ulang sekali lagi, mungkin dia tanya. Jadual kelas, kita ada jadual kelas yang baru, kita tak ikut jadual PDPR sebab jadual kelas sekarang ni kita dah jadi, kita ada 3 kelas. Kita ada 3 kelas. Untuk setiap darjah kita ada 3 kelas. Maka
Jadual baru akan dikongsikan di dalam grup WhatsApp kelas selewat-lewatnya pada hari ini. Saya dah maklum sebenarnya kepada guru akademik. Jadi guru kelas yang baru nanti, untuk kelas yang barulah, untuk kelas yang lama, satu Farabi, satu Khawarizmi masih lagi guru kelas yang lama, nanti akan dikongsikanlah oleh guru kelas masing-masing. Termasuk untuk darjah 2 sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak tanya soalan yang bukan saya nak cadangkan benda yang bukan berkaitan dengan SOP. Silakan. Okey. Tentang bayaran yuran, kan kita bayar online sekarang kan? Ya, betul. Boleh tak nanti bagi resit bayaran kepada parent melalui PDF ataupun sebagainya lah, melalui WhatsApp. Sebab kenapa kami sebagai bukti pembayaran lah, sebab kadang-kadang pening juga macam contoh pendaftaran itu kan. Mula-mula dah bayar dah buku ni, tiba-tiba kena bayar kurangkan, adik kami dah bayar, bukan nak bayar lebih ke apa. Maksudnya kita nak ada benda tu sebagai rujukan kami. Kalau boleh kami nak pihak akaun buat sebagai rujukan lah, sebagai resit. Macam mana contoh tadika ke apa sekolah-sekolah lain dah buat dah sebenarnya. Kat situ lah kami contoh lah kata bulan ni terlebih bayar ke terkurang ke apa, kami boleh refer dekat situ. Okay, terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Kak Cik Pah. Ustaz. Berkenaan dengan ni sebenarnya saya pun dah dapat makluman. Untuk makluman ibu bapa penjaga, InsyaAllah saya sendiri akan tengok berkenaan dengan ni. Kita sebenarnya di Seriti kita ada sistem ADAPS ni sistem yang kita memang dah beli untuk kita gunakan di peringkat Seriti, yang mana sekarang ni kita khusus gunakan untuk database dan juga untuk ibu bapa buka bagi melihat result anak-anak, result ataupun keputusan peperiksaan anak-anak lah untuk summative ataupun penilaian 1 pertengahan tahun. Jadi untuk tahun ni sememangnya saya akan pastikan bahawa untuk ADAPS ni kita boleh gunakan untuk 3 perkara. Yang pertama tadi untuk database, dan yang kedua untuk result ataupun keputusan peperiksaan anak-anak, dan yang ketiga untuk berkenaan dengan keuangan, iaitu ibu bapa boleh rujuk iuran yang telah dibayar dan juga boleh download resit daripada sistem. Yang ini sebenarnya kita dah tengok, dah contact, dah deal dengan yang jaga sistem ni. Dia tengah dalam proses untuk upgrade dan sepatutnya dia maklum dalam bulan 2 ni settle lah. Jadi kita insyaAllah nanti kita berperingkat, kita akan maklum dalam bulan 3 ni baru mula sekolah. Saya cuba secepat mungkin untuk pastikan ibu bapa boleh download resit yang telah dibayar tu di dalam sistem nanti, sistem ADAPS tu. Nanti boleh guna seperti mana nak login tu, sama macam kita maklum untuk dia tengok result peperiksaan tu lah. Boleh menggunakan IC ibu bapa. Nanti untuk ibu bapa darjah 1 kita akan maklum baliklah daripada awal macam mana cara untuk login di dalam sistem ADAPS tu. Tapi insyaAllah terima kasih kepada Kak Cik Pah, dan juga saya tahu ramai ibu bapa yang minta Seriti untuk upgrade berkenaan dengan resit iuran yang telah dibayar tu. Jadi saya sendiri akan tengok berkenaan dengan ni, kita akan cuba secepat mungkin untuk pastikan ibu bapa boleh dapat ataupun rujuk berkenaan dengan keuangan ataupun yuran di dalam sistem ADAPS, insya-Allah. Ustaz. Ustaz. Ya. Okey, yang saya faham tadi puan tu kata macam ni Ustaz, macam kita parent kan, yang kalau kita beli jubah kan ada list borang yang kita dah bayar. Yang macam saya beli baju kan ada bahagian kewangan catat. Yang jadi yang saya faham tadilah, kehendak parent tu mungkin pada permulaan ini pihak kewangan boleh snap gambar tu, gambar yang list tu, yang resit detail lah Ustaz, yang list yang kita bayar tu kan ada tanda dah bayar ke belum, snap kan gambar tu bagi kepada parent yang minta lah untuk permulaan ini. Jadi di situ sebelum resit tu keluar, bahagian kewangan ni yang ambil gambar di bahagian list yang parent dah bayar tu sebagai rujukan parent dahulu. Pandangan saya lah yang sebelum sistem dibangunkan.
Baik, terima kasih Cik Abdul Rahman atas cadangan tersebut. InsyaAllah kita di peringkat Siti saya akan maklum bincang dengan pegawai kewangan semula nanti untuk berkenaan dengan ni. Tapi berkenaan dengan sistem tu, saya sebut sistem memang dah ada, memang kita dah guna sebelum ni untuk adapt ni. Cuma untuk bahagian keuangan dan juga yuran tu sahaja yang dia ada perlukan sedikit upgrade. Sebab tu biasalah sistem ni dia khususnya mula-mula untuk database, kemudian upgrade lagi lah. Kita boleh gunakan untuk result anak-anak, boleh rujuk. Kemudian terkini ni kita upgrade dalam proses untuk upgrade dengan developer tu untuk pastikan bahawa berkenaan dengan keuangan yuran ni boleh kita rujuk juga di dalam sistem nanti. Maknanya ibu bapa boleh tengok berapa yuran yang dah dikeluarkan, dan kalau perlu cross check barulah boleh PM kepada pegawai keuangan Seriti lah. Yuran bulan Mac. Okey, baik. Cik Abdul Rahman, terima kasih atas soalan berkenaan dengan yuran bulan Mac. Untuk yuran bulan Mac, kalau ikut ketetapan daripada Seriti Malaysia dan Seriti Selangor adalah yuran penuh. Penuh kalau kira di Seriti Al-Mustaqim Gombak, kita yuran penuh kita adalah sebanyak 390 sebulan. Tetapi untuk bulan Mac sebenarnya kita ada perkeliling baru daripada Seriti Selangor. Seriti Selangor keluarkan perkeliling bahawa berkenaan dengan yuran tahunan dia ada sedikit pemotongan berkaitan dengan sukan dan juga amal Islami. Akan dibuat pemotongan dan juga ada juga yuran kepada Seriti Negeri Selangor. Kalau ibu bapa perasan memang di dalam struktur yuran Seriti Al-Mustaqim memang kita ada yuran kepada Seriti Selangor, dan Seriti Selangor juga buat pemotongan yuran kepada Seriti Selangor. Jadi untuk yuran bulan Mac akan ada keluar perkeliling rasmilah daripada peringkat Seriti Al-Mustaqim. Kita akan ada pemotongan nanti khusus bagi ibu bapa yang dah menyelesaikan yuran pendaftaran dan tahunan lah. Akan ada pemotongan sedikit. Jadi berapa tu nanti kita akan boleh rujuk dalam surat yang akan diedarkan lah. Jadi untuk yuran bulan 3 ibu bapa boleh tunggu surat dahulu, tak perlu bayar dulu, boleh tunggu surat makluman ataupun surat perkeliling berkenaan dengan yuran bulan 3 ada pemotongan. Daripada sebab peringkat Seriti Selangor dia minta tak perlu kita pulangkan balik yuran tahunan yang dah dibayar tu, yang dah dibuat pemotongan, kita akan kontra sahaja dengan yuran bulan Mac. Jadi yuran bulan Mac ni akan ada pengurangan sedikit nanti disebabkan oleh perkeliling Seriti Selangor dia dah potong sebahagian yuran Seriti Selangor dan juga yuran sukan dan amal Islami. Jadi harap maklum, insyaAllah tunggu surat perkeliling rasmi berkenaan dengan yuran bulan 3. Boleh maknanya tak perlu transfer dululah yuran bulan 3, tunggu surat dahulu. Ustaz, Ya. adakah dia akan kira balik yuran sebab macam ni hari tu yuran pendaftaran saya ada bayar dalam beberapa kali lah, dalam 3 kali macam tu lah sebab 2 orang nak bersekolah kan. Jadi terkeliru kat situ jumlah yang nak perlu bayar tu. Sebab tu yang saya macam confused tu sebab saya dah bayar yang ni sikit, lepas tu ambil buku, lepas tu cikgu pula naikkan tak sampai jumlah tu. Jadi kami keliru apa sebenarnya yuran yang perlu dibayar. Ada kontak dengan kewangan tapi dia tak bagi feedback sampai sekarang. Dah sebulan lebih kot macam tu tanya dia kan. Jadi adakah nak bulan Mac ni dia akan kira balik semua ke macam mana? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Cik Fah. Pertamanya saya perlu clarify balik berkenaan dengan nombor pegawai kewangan tu. Sebenarnya nombor tu adalah nombor yang kita berikan kepada ibu bapa adalah nombor Seriti. Maksudnya nombor telefon Seriti. Kita ada khusus nombor telefon Seriti. Dan sebenarnya nombor phone Seriti tu saya minta kepada pegawai kewangan tu memang untuk dibuka ataupun on adalah sewaktu office hour sahajalah. Memang kalau ibu bapa hantar berkenaan dengan yuran hujung minggu ataupun waktu malam memang tiada dapat reply yang cepat lah, maknanya kena tunggu keesokan ataupun hari yang seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan soalan daripada Kak Cik Fah berkenaan dengan yuran yang telah dibayar 2-3 kali. Sebenarnya di peringkat pegawai kewangan memang kita catat betul-betul lah yuran walaupun dibayar 2-3 kali. Cuma
oleh kerana seminggu dua ni agak sibuk dengan pengambilan baju, dan juga kita sebenarnya di peringkat seriti ni, satu sibuk persiapan, yang kedua berkenaan dengan pembekalan pun sama juga, walaupun di tempoh PKP kita masih lagi berulang alik untuk mengambil barang perbekalan lah daripada Siti Selangor, sebab perbekalan ni memang daripada Siti Malaysia, kita kena uruskan untuk ambil sendiri di store Seriti Selangor. Dan mungkin masa yang sebelum ini diperuntukkan untuk tugasan tersebut, jadi saya nampak mungkin pegawai kewangan tak sempat untuk tengok betul-betul. Nanti saya cek balik untuk pegawai kewangan, jumlahkan balik ke semua bayaran yang telah dibuat oleh ibu bapa. Nanti untuk contoh macam Kak Cik Pah, untuk ibu bapa yang mungkin dah buat yuran 2-3 kali dan ada terlebih, pun akan kita kontra di dalam yuran bulan Mac. Okey, terima kasih Ustaz. Saya bukan apa Ustaz, saya takut saya tak cukup bayar sebab saya kalau terlebih tu tak apa, kita boleh forward dan sebagainya. Tapi saya takut saya tak cukup bayar tu, saya risaulah. Saya pun faham kan, Seriti pun memerlukan dana yang banyak kan. Jadi kalau terlebih tu saya tak kisah. Tapi saya takut tak cukup je sebab anak-anak menuntut ilmu kan. Jadi saya risau kat situ lah. Terima kasih Ustaz. Allah. Dah je itulah. Nanti kita tengok balik. Secara umumnya maknanya untuk ibu bapa ni kita akan keluarkan surat berkeliling berkenaan dengan yuran Mac yang saya sebut tadi, akan adalah yang tu secara general ataupun umum, berapa pengurangan disebabkan oleh ada kita panggil hazaf yuran yang telah dihazafkan di peringkat Siti Selangor. Kemudian untuk ibu bapa yang mungkin ada buat pembayaran sebelum ni, yang mana mungkin ada lebihan ataupun pengurangan, yang tu saya akan minta pegawai kewangan untuk update personal lah yang tu. Jadi untuk ibu bapa yang tiada masalah pembayaran yuran, boleh rujuk surat untuk terus membuat bayaran bagi bulan Mac nanti, insya-Allah. Okay, baik, terima kasih kepada Kak Cik Pah atas soalan tadi. Seterusnya saya buka lagi kalau ada. Okay, suka juga untuk saya maklumkan oleh kerana kita ada parent ataupun ibu bapa darjah 1 dan 2 di sini pada hari ini. Untuk makluman, pada minggu lepas kita dah buat taklimat berkenaan dengan ujian Linus, dan saya kira ibu bapa dan penjaga jelas bahawa saringan Linus tu telah ditunda, telah ditangguhkan dan akan dibuat secara bersemuka. Hari itu taklimat kita maklum akan dibuat secara atas talian, dan oleh kerana taklimat tu dibuat sebelum daripada pengumuman pembukaan sekolah, maka setelah dibuat pengumuman pembukaan sekolah oleh Menteri Kanan Pendidikan, maka pihak Seriti Selangor buat keputusan untuk tangguh, dan bila buat keputusan untuk tangguh dibawa kepada tarikh barunya adalah pada 2 dan 3 hari bulan Mac. Hari Isnin 1 hari bulan masuk macam biasa dahulu belajar. Hari Selasa dan Rabu iaitu 2 dan 3 Mac, yang tu 2 hari tersebut akan dibuat ujian saringan Linus kepada murid darjah 1 sahaja. Dia untuk makluman ibu bapa penjaga darjah 1 lah. 2 hari tersebut kita akan buat ujian Linus secara bersemuka. Jadi yang dari sudut lainnya tidak berubahlah seperti mana yang diterangkan di dalam taklimat Linus yang dibuat oleh GPK Akademik baru-baru ni. Yang berubah hanyalah daripada online jadi secara bersemuka, dan daripada 1 hari dibuat kepada 2 hari, 2 Mac dan juga 3 Mac. Itu untuk makluman terkini lah berkenaan dengan ujian saringan Linus darjah 1. Ustaz, ya. Okey, berkenaan dengan bawa buku semua Ustaz boleh tak macam bila parent bawa kan, sebab budak nak bawa buku tu berat Ustaz, faham Ya, jadi betul. kita serah pada guru ke atau bagaimana? Baik, terima kasih Cik Abdul Rahman. InsyaAllah untuk berkenaan dengan kita hari pertama nanti, memang kita minta untuk ibu bapa penjaga dan juga murid-murid bawa terus semua buku dan akan diletakkan di rak yang telah disediakan di dalam kelas masing-masing.
Jadi betul kita faham bahawa buku-buku murid darjah 1 ni walaupun darjah 1 dan 2 buku dah tersangat banyak sebab ada buku akademik, ada buku diniah, juga ada buku seriti, buku kafah, lagi buku tulis lagi. Jadi tak apa, insyaAllah saya maklum pada guru-guru untuk hari pertama memang kita akan minta guru untuk semuanya hadir awal. Sebabnya bukan sahaja guru yang bertugas keselamatan saringan pada pagi tersebut yang kita panggil guru penyayang tu, tapi guru lain kita akan minta untuk bantu untuk tugasan seperti inilah. Jadi insyaAllah ada guru-guru yang lain saya akan minta untuk standby bantu anak-anak untuk bawa buku ke kelas masing-masing. Ini untuk hari yang pertama sahaja insyaAllah. Betul-betul jadi kita terima makluman daripada ibu bapa penjaga berkenaan dengan ialah buku yang sangat berat tu. Jadi kita di peringkat seriti saya akan minta untuk guru-guru bantulah anak-anak untuk bawa buku ke kelas dan disusun di rak masing-masing terus insyaAllah. Baik, saya buka lagi. Ada soalan? Kenapa seriti sampai darjah 5 sahaja? Terima kasih soalan daripada parent ataupun ibu bapa Fakir Rahman. Untuk makluman, kita di peringkat seriti Al-Mustaqim Gombak, kita mula ditubuhkan pada tahun 2016 dan kita sesi persekolahan pertama kita adalah pada tahun 2017. 2017 ni kita tak ambil murid daripada darjah 1 sehingga darjah 6 terus. Kita tak buat sebegitu. Kita ambil murid waktu 2017 ni hanyalah murid darjah 1 sahaja. Kemudian murid darjah 1 tu batch yang pertama lah kita panggil, dia akan bila tahun 2018 dia naik kepada darjah 2, kita ambil murid darjah 1 yang baru. Jadi darjah sehingga sekarang 2021 murid batch pertama kita tu adalah sampai darjah 5 lah. Bukannya bermaksud kita nanti murid kita sampai darjah 5, darjah 6 nanti daripada seriti dia kena cari sekolah lain. Bukan bermaksud sebegitu. Nanti untuk tahun 2022 barulah full di seriti Al-Mustaqim kita akan ada murid daripada darjah 1 sehingga darjah 6. Maknanya murid darjah 5 tahun ni dia akan naik darjah 6 tahun depan. Jadi dia akan jadi batch yang pertama kita tu di 2022 sehingga darjah 6 lah. Barulah kita ada full darjah 1 sehingga darjah 6 pada tahun 2022. Jadi harap maklum, bukannya kita sampai darjah 5 sahaja. Tahun ni baru kita ada sampai darjah 5 sebab murid kita tak ambil terus darjah, kita tak penuhkan daripada darjah 1 hingga darjah 6, kita tak buat sebegitu. Sebab kita satunya kita sekolah yang baru, kita pun masih belajar dari sudut pengurusan dan berkaitan dengan peperiksaan yang memerlukan peperiksaan awam terutamanya yang memerlukan susun atur dan juga persiapan yang sangat rapi lah. Jadi sebab tu kita take time, kita ambil murid darjah 1 dan seterusnya. Sehinggalah sekarang kita dah ada murid darjah 1 sehingga darjah 5. Jadi tahun depan insyaAllah full darjah 1 sehingga darjah 6. Harap maklum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya, buku ni memang compulsory kena tinggal kat sekolah ke? Buku-buku belajar ni memang kena tinggal kat sekolah semua ke? Buku memang kita minta untuk letak di rak buku, tapi bukannya maksudnya murid-murid tak bawa balik buku langsung. Contoh bagi hari tersebut bila dia dah belajar, contoh hari Isnin dah belajar beberapa subjek dan ada kerja sekolah ataupun kerja yang diberikan oleh guru yang perlu disiapkan, ataupun kerja di dalam kelas yang belum disiapkan, maka murid boleh bawa buku tersebut balik ke rumah, siapkan di rumah dengan pantauan ibu bapa penjaga. Yang tu boleh. Bukannya tak boleh bawa balik langsung. Kita sebenarnya nak ringankan beban di peringkat murid-murid sendiri. Sebab kalau dia bawa buku untuk subjek tersebut sahaja pun, sebenarnya buku yang agak banyak pun juga berat dan juga sememangnya kita fahamlah di peringkat sekolah arus perdana pun jadi satu masalah murid-murid bawa beg yang berat. Jadi sebab tu kita sediakan rak di dalam kelas, murid-murid boleh bawa balik buku yang ada kerja sekolah. Tak ada masalah, boleh bawa balik lagi. Cumanya kita sediakan rak tu supaya tak adalah setiap hari tu perlu bawa buku yang banyak, yang berat, yang membebankan murid-murid lah sebenarnya. Bukannya kata bawa pada hari yang pertama nanti, tak bawa balik dah buku-buku, bawa balik lagi insyaAllah.
Tuan IR Mudir. Ya, Ustaz Rashidi. Nak bertanya berkenaan dengan yang pertama, pasal ujian Linus tu. Saya first time hantar anak belajar di Siti Gombak ni. Untuk ujian Linus tu apa makna persediaan yang maknanya pelajar-pelajar perlu buatlah untuk duduki ujian Linus tu. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan etika pemakaian murid. Saya tengok hari Isnin baju sukan, hari Selasa uniform rasmi Siti, hari Rabu baju kurikulum, hari Khamis uniform dan hari Jumaat jubah. Baru ni saya ambil baju di Siti yang dapat baju sukan, uniform dan jubah je. Baju koko tu yang mana saya Ustaz Rashidi, baju yang dapat baru-baru ni tu adalah baju koko. Warna maroon tu baju koko. Boleh tengok slide etika pakaian rasmi. Yang saya sebut tadi baju sukan kita belum berikan kepada anak-anak. Okey. Baju sukan belum lagi ya. So kalau Isnin tu mana kalau tak ada baju sukan lagi boleh pakai baju lain ke? Iya betul. Saya sebut tadi kita seminggu 2 ni kita berikan consideration kepada pihak ibu bapa. Sama seperti sekolah harus perdana, kita tak strict dahulu berkenaan dengan pakaian bagi minggu pertama kedua ni. Cuma yang saya highlightkan tadi adalah berkenaan dengan kasut dan juga stokin. Yang tu wajib kasut berwarna hitam, stokin berwarna hitam. Yang ni memang saya minta ibu bapa pastikan anak-anak ada. Tak nak ada anak-anak yang hadir ke sekolah dengan berselipar. Saya tak nak. Ataupun anak-anak hadir ke sekolah dengan kasut yang pelbagai warna pun kita tak nak. Yang ni memang saya minta ibu bapa pastikan kasut dan juga stokin komplit lah. Kasut stokin berwarna hitam. Jadi berkenaan dengan pakaian, memang kita tetapkan etika pakaian tu seperti mana ketetapan daripada Seriti Malaysia. Cumanya oleh kerana satunya berkenaan dengan baju sukan, murid darjah 1 memang tak ada lagi. Saya sebut tadi baju sukan memang kita akan bekalkan, kita akan cek setiap saiz anak-anak, barulah kita buat tempahan. Baju sukan ni memang kita tempah sendiri. Baju sukan dia bukan daripada Seriti Malaysia. Yang daripada Seriti Malaysia hanyalah jubah, baju co-curriculum dan juga uniform. Jadi sebab tu baju sukan ni akan dapat sedikit lewat. Jadi untuk minggu pertama kedua ni saya maklum tadi kita berikan consideration. Yang penting kena pakai pakaian Seriti lah. Boleh je contoh hari Isnin kalau masih lagi tiada uniform rasmi boleh pakai yang lain dulu. Contoh pakai jubah atau tak apa, ataupun pakai baju berwarna maroon, baju co-curriculum. Itu soalan yang kedua sebenarnya daripada Ustaz Rashidi. Soalan yang pertama tadi adalah berkenaan dengan ujian Linus. Saya rasa taklimat telah diberikan oleh GPK Akademik dan juga guru Linus sewaktu taklimat baru-baru ni. Cuma ke mana Ustaz Rashidi boleh mute kan tak? Maklimah Sumayah boleh bantu mute kan? Okey. Berkenaan dengan ujian Linus, di peringkat Seriti Negeri Selangor bahagian Linus, kita sebenarnya melihat kepada murid darjah 1 tahun ni pada tahun lepas tidak mendapat kita kata sesi pembelajaran yang sempurna lah. Sebabnya kita bermula PKP pada bulan Mac lagi. Jadi dibimbangi sebenarnya untuk murid darjah 1 kita ni masih lagi ramai yang ada sedikit masalah dari sudut Linus lah. Sama Linus subjek ataupun Linus tegar lah sebenarnya. Jadi sebab tu kita buat ujian saringan supaya kepada semua murid darjah 1 supaya kita dapat ambil satu tindakan awal untuk pastikan murid-murid yang bermasalah ini kita dapat kenal pasti awal dan kita dapat ambil tindakan yang awal. Ujian yang akan dibuat ni dia ada ujian bertulis dan juga ada ujian lisan. Dia akan ada subjek bahasa Melayu, akan ada subjek matematik, Jawi dan juga Al-Quran. Jadi itu subjek yang akan dinilai dan juga semuanya ujian tersebut akan dibuat secara bersemuka di sekolah nanti pada 2 dan 3
Mac 2021 iaitu hari Selasa dan Rabu ini, insya-Allah. Baik. Terima kasih Tuan Budi. Saya terlepas taklimat sebelum ni. Okey, baik Ustaz Rashidi. Ibu bapa penjaga. Ustaz. Okey, kalau dah tiada, ya. Ada. Soalan Ustaz. Assalamualaikum Silakan. Ustaz. Okey. Selepas ujian Waalaikumsalam warahmatullahi. Selepas ujian sinus tu, guru pengelasan lah. Ada murid yang lemah dan sebagainya. Adakah murid yang lemah ni akan diberi macam satu kelas khas ke atau fokus ke pada yang lemah tu? Contoh macam pembacaan kan, walaupun tahun 2, kadang-kadang ada murid yang masih belum membaca dengan baik lah. Adakah akan buat tuition ke macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih daripada Pak Cik Pah soalan tersebut. Soalan ni saya tak pasti dah ada telah dijawab sewaktu taklimat Yunus baru-baru ni. Saya jawablah sekali lagi. Setelah kita selesai ujian saringan pada minggu ini, keputusan ujian kita akan submit kepada Seriti Negeri Selangor. Memang kesemua seriti diwajibkan untuk hantar ataupun buat analisis keputusan ujian saringan kepada Seriti Negeri Selangor. Kemudian daripada peringkat Seriti Negeri Selangor, sebenarnya dia dah boleh setiap seriti. Cumanya dia akan jadi sedikit berbeza. Di peringkat Seriti Selangor, dia ada senaraikan beberapa cadangan untuk seriti buat berdasarkan kemampuan seriti tersebut. Sebenarnya kalau seriti tu ada kemampuan untuk ada guru Linus yang khusus dan juga ada kelas khusus, maka itu adalah lebih baik. Maknanya murid yang memang memerlukan bantuan ni kita akan asingkan di dalam satu kelas dan guru Linus akan fokus kepada murid tersebut. Maknanya dia tak masuk belajar arus perdana, maknanya tak masuk belajar mengikut silibus lagi. Itu yang pertama, cadangan yang pertama. Yang kedua, bagi sekolah yang mungkin ada kekangan, satu kekangan tempat yang terhad, kita tak boleh nak ada satu kelas yang khusus tambahan untuk Linus, ataupun memang tiada kemampuan dari sudut guru, kita nak ada tambahan guru khusus untuk Linus. Maka yang ini, sekolah ini kita boleh ambil tindakan untuk kita buat kelas pada waktu yang lain. Waktu yang lain tu contoh, mungkin murid tersebut dia akan masuk kelas Linus pada waktu sekian-sekian, kemudian dia akan kembali kepada kelas dia semula pada waktu yang lain. Ataupun guru-guru boleh arrange dengan ibu bapa untuk kita ada satu kelas. Mungkin sekarang ni kalau kita nak buat adalah atau khususkan murid-murid ni untuk kita tackle masalah Linus ni lah bagi murid tersebut. Yang tu untuk seriti yang ada sedikit masalah dari sudut guru dan juga tempat. Guru maksudnya dia tak boleh, guru tu tak boleh fokus untuk Linus sahaja, dia juga mengajar untuk arus perdana, maknanya ajar subjek yang lain. Jadi dia akan cari masa yang sesuai untuk kita uruskanlah kelas tambahan ataupun buat latihan yang khusus bagi murid-murid Linus ni. Kita akan buka dia ada tindakan dia, cumanya sedikit berbeza tu lah. Mungkin saya rasa di Siti Gombak kita tak ada tempat yang khusus untuk kita buat kelas tambahan, dan guru yang sedia ada pun memang dah cukup padat lah masa mengajar dia. Tapi kita akan tetap ambil tindakan untuk kita pastikan murid-murid yang telah diklasifikasikan sebagai murid yang perlukan bantuan yang Linus ni untuk kita tackle sehabis baik lah dengan cara yang kita ada di seriti lah. Kita akan uruskan juga nanti insya-Allah. Assalamualaikum, Dek.
Assalamualaikum Saya nak tanya sebab saya ni salah seorang parents yang anak baru masuk Siti lah, walaupun darjah 2 darjah 3. Cuma nak tanya sebab pasal pembekalan uniform ni, sebab hari tu masa beli ada yang uniform yang tak cukup. So akan ada inisiatif untuk restock uniform ke atau macam mana? Terima kasih Puan Ezdiani. Berkenaan dengan uniform, InsyaAllah memang pihak Seriti Al-Mustaqim kita akan restock balik uniform selepas daripada ni. Cumanya kita sebenarnya masih menunggu makluman daripada Seriti Selangor. Kebiasaannya nanti bila dah selesai setiap seriti buat pengambilan, Seriti Selangor dia akan buka untuk jualan, dia panggil jualan runcit. Jualan runcit ni untuk maknanya perbekalan yang lebihan yang ada di store Seriti Selangor dan juga mungkin di store Seriti Malaysia. Maka kita waktu tu baru bila kita beli secara runcit lah. Sebelum ni uniform ni memang kita tempah awal, maknanya saiz apa, kita nak berapa apa semua, dan memang sebenarnya kita allocate setiap murid tu especially untuk uniform ni memang kita allocate 2 pasang seorang lah. Cumanya macam saya sebut tadi, kita memang sewaktu kita buat tempahan pertama tu, sebab kita kena submit awal tempahan pertama tahun lepas lagi, bulan 8 kita dah buat tempahan pertama sebenarnya untuk uniform dan baju-baju ni, memang kena submit awal. Jadi bila kita buat tempahan tu, kita tak tahu lagi murid kita ni yang masuk ni, kita tahulah bilangan, cuma kita tak tahu dari sudut saiz. Murid ni akan masuk ni saiz S berapa orang, saiz M berapa orang, kita tak tahu. Jadi kita terpaksa buat anggaran, buat unjuran sendiri dahulu. Jadi sebab tu bila kita buat pengambilan uniform baru-baru ni, mungkin ada saiz yang dah habis awal. Tu kita sedikit mungkin ada terlepas pandang lah. Mungkin maknanya yang hadir tu murid tahun ni, saiz tersebut lebih ramai yang ambil. Jadi kita kena buat penambahan perbekalan. Saya sebut tadi, kita kena tunggu yang jualan runcit tu lah. Jadi saya mohon maaf lah atas kesulitan yang dihadapi oleh pihak ibu bapa penjaga atas masalah uniform ni. Jadi kita akan cuba dapatkan daripada Seriti Selangor dan Seriti Malaysia secepat mungkin jualan runcit ni. Untuk saiz-saiz saya dapat maklum dah siapa yang dah habis. Kita akan restock secepat mungkin, insyaAllah. Cuma untuk dalam tempoh sekarang memang mungkin dalam 2-3 minggu ni terpaksa, macam saya sebut tadi lah, kita tak strict dahulu berkenaan dengan pemakaian etika pakaian ni. Maknanya ikut hari tu tak apa, ada hari lain pakai, contoh pakai jubah dulu ke ataupun baju koko, tak apalah. Sebab kita memang untuk beberapa minggu ni atas masalah ataupun kekangan yang dihadapi tu kita consider dulu. Jadi harap menjawablah soalan Puan Ezdiani. Okay, baik, saya buka lagi kalau ada mungkin 1-2 soalan terakhir. Kalau tiada, mungkin kita boleh tamatkan sesi taklimat pada pagi ni. Ustaz. Ya. Saya dah minta nanti kalau boleh, sebab kita yang masuk ni murid darjah 1. Jadi kalau boleh diberikan safety awareness tentang kebakaran dan keselamatan lah. Apa perlu buat kalau terbakar ke apa, sebab takut nanti diorang ni panik, tak tahu nak buat apa. Ini sebagai satu pandangan saya lah. Sebab diorang, yelah, yang masuk darjah 1 kan, takut diorang tak tahu apa patut buat. Sebab bawah tu pun restoran. Itu je. Baik-baik Encik Mazriza, terima kasih di atas cadangan yang sangat baik. Kita di peringkat Seriti memang bangunan kita ni memang kita dah dalam proses pendaftaran penuh dengan dengan JAIS. Memang kita dah menerima lawatan daripada bomber, pejabat kesihatan dan juga PBT lah, iaitu MPS. Cuma betul lah yang disebut oleh Encik Mazrizal, kita di bawah Seriti tu ada restoran. Mungkin kita kena take precaution lah untuk apa-apa sahaja boleh terjadi. Jadi insyaAllah saya minta untuk unit 3K di bawah sektor HEM untuk buat taklimat kepada murid darjah 1. Kita memang akan ada taklimat setiap pagi kepada murid, tapi yang ini khusus untuk pembentangan ataupun taklimat tentang SOP lah. Jadi insyaAllah akan dimasukkan dalam taklimat tersebut lah. Dan mungkin kalau ada ruang dan masa, kita akan cuba untuk buat. Sebenarnya fire drill tu kita memang setiap tahun akan buat dengan bantuan daripada pihak bomber. Cuma oleh kerana
berlaku PKP, jadi kita tak dapat nak buat. Cuba di peringkat seriti kita akan cuba juga uruskan untuk latihan tersebut lah, apa yang berlaku. Tak dapat kita nak buat secara amali, kita buat penerangan teori dahulu, insya-Allah. Terima kasih atas cadangan Cik Mazrizal. Okey, baik. Baju co-curriculum. Terima kasih pada Puan Nazirah. Betul. Etika pakaian rasmi pelajar seriti. Untuk makluman, baju co-curriculum yang berada di dalam poster yang sedang ditunjukkan ni adalah design yang lama. Tapi sama juga, dia adalah daripada Seriti Malaysia juga. Kemudian baju yang dibekalkan untuk tahun lepas dan juga tahun ini adalah baju dengan kain, kita panggil kain microfiber ataupun kain sedikit macam kain jersey lah. Jadi baju yang lama ni dalam poster ni adalah baju pada tahun 2018 dan sebelumnya lah, iaitu kain cotton. Jadi dia baju co-curriculum boleh pakai je. Kalau murid yang lama masih lagi ada yang pakai baju ni, dia ada masalah. Dia tetap kita terima sebab baju memang daripada Seriti Malaysia. Cuma design dia tu yang terkini dia ubah sedikit kain dan juga perubahan sedikit pada design. Tapi maknanya kalau baju berwarna merun tu, maknanya harap ibu bapa jelaslah tu adalah baju co-curriculum yang warna merun. Yang jubah tu memang sedia maklum lah, memang memang berbeza lah dengan yang lain. Dan baju uniform pun berbeza lah. Baju sukan nanti sebenarnya kita akan bagi tu dia mengikut rumah sukan. Yang contoh di dalam poster ni berwarna kuning adalah rumah kuning. Nanti akan ada 3 lagi warna, iaitu warna merah, warna biru dan juga warna hijau. Jadi walaupun tahun ni berkemungkinan tiada aktiviti maksudnya tiada sukan dan permainan sebab kita tak boleh buat aktiviti secara berkumpul. Tapi kita tetap buat pengkelasan anak-anak mengikut rumah sukan. Dan anak-anak akan dapat baju sukan mengikut rumah sukan masing-masing, insya-Allah. Kita buat juga pakaian baju sukan walaupun kita tiada PJK pada tahun ini. Dia nampak dah soalan tadi. PJK memang ikut kerangka jadual daripada Seriti Malaysia, Seriti Selangor, tiada PJK dalam kerangka jadual. Jadi kita kena follow lah, ikut ketetapan tersebut, tiada PJK dibuat. Okay, baik, terima kasih. Ada lagi ke? 1-2 soalan terakhir. Okay, baik, saya kira tiada dah. Dah ada sebahagian yang dah left, mungkin dah ada urusan dan tugasan lain pula. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga Seriti Al-Mustaqim, baik daripada murid-murid darjah 1 ataupun murid darjah 2. Hari ini kita buat untuk darjah 1 dan 2 dahulu. Sebabnya satu, Google Meet ni kita tak boleh lebih 150 orang yang boleh masuk dalam satu-satu masa. Dan yang kedua, Google Meet ni kita nak untuk parent darjah 1 dan 2 sahaja dulu sebab yang akan buka sekolah pada hari Isnin ni darjah 1 dan 2 sahaja dulu. Jadi terima kasih sekali lagi di atas masa yang telah diluangkan untuk taklimat pada pagi ni. InsyaAllah kita buat yang terbaik untuk pastikan sekolah rumah kita ni adalah tempat yang selamat. Seperti mana yang selalu ditekankan oleh pihak KKN, kita jaga kita, insyaAllah. Maka dengan ini saya akhiri sesi taklimat pada pagi ini. Marilah sama-sama kita tangguh dengan bacaan suratul As dan tasbih kafarah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh bersurai dengan aman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Mudir. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, dia faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.